Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dengar suara ana? Semua dengar suara ana? Okey, baik. Jelas. Jelas, insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana nak paste tau? Ya Allah. Semua dengar suara Nana? Okey, dengar. Kalau dengar komen, ahbab semua. Baik. Komen, tengok komen sambil-sambil. Okey, kita mula lagi. 2 minit lagi, 3 minit lagi, insya-Allah. Sama-sama kita baca. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita adakan Fatihah kepada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Zaini Dahlan dan kepada Maulana Al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah dan sekalian awliya dan ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Malam ini kita akan membicarakan kitab Fitnatul Wahhabiyah karya Maulana Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Mekah Al-Mukarramah. Dan sebentar nanti kita akan baca biodata beliau. Jadi kita punya bacaan ini kita nak tambah pengetahuan dan kita nak mengetahui realiti.
Dan dalam banyak-banyak rujukan, saya ambil rujukan yang pertama dikarang oleh mufti, maknanya ulama yang memang alim dalam urusan agama, dan dia hidup sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kita punya cerita dia. Dan dia memang mengambil berat berkenaan dengan sejarah, dan beliau meneliti dan menghukum gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dan memberi tanggapannya sebagai seorang ilmuwan besar yang hidup pada zaman tersebut. Dia bukan tanggapan yang dia buat itu tanggapan yang kita panggil separuh masak lah, ataupun yang berlebih kurang tak. Jadi kita ambil Syed Ahmad Zaini Dahlan ni kerana apa? Kerana beliau orang yang hebat dan pakar. Boleh? Dan satu lagi, sesuai lah dengan krisis yang kita hadapi ni, kita tengok disebabkan ramai di kalangan asatizah kita diam kerana contohnya alasan macam-macam lah. Tak mau, kita kata, gaduh, tak mau nanti orang jadi pening dan sebagainya. Padahal satu tanggungjawab untuk kita menerangkan persoalan kecelaruan yang berlaku di surat Wahabi ini. Jadi kalau kita tidak betul-betul menerangkan sejelas-jelasnya dan secara kita panggil bersama-sama, maka perkara ini akan membarah dan membuatkan masyarakat kita makin sakit, makin keliru, dan seterusnya meninggalkan agama yang sahih diwarisi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya seru pada semua asatizah untuk kita terangkan apa sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sedang membuatkan masyarakat Malaysia ni kacau bilau, menyebabkan ramai di kalangan budak-budak yang terpengaruh ini jadi kurang hajar dan biadab. Maka kena balik kepada ajaran yang sebenar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ajaran yang diwarisi oleh jumhur umat, seperti mana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan bahawa majoriti umat ini tidak akan sesat selama-lama. Jadi sambil-sambil itu, tuan-tuan ahbab semua, pakat-pakat tekan share kepada grup-grup masing-masing, sebab kita akan baca satu persatu insya-Allah, dan tag kawan-kawan yang lain hadir bersama pada malam ini dalam sesi pembacaan kitab. Kitab ni kecil je, 26 muka surat. Kita baca, kita tahu ulasan tentang gerakan Wahabi ini daripada tokoh ulama yang hebat, iaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, pakai share, tekan tag dah semua. Abang semua ada tekan tag tak? Tekan share tak? Pakai share tak ni? Semua yang hadir tolong komen, hadir daripada mana? Hadir daripada mana semua? Ni tengok daripada mana ni? Komen-komen sikit masing-masing. Jelas tak suara ana? Daripada mana semua ni? Iqbal, ahlan. Iqbal pun hadir, saya pun lama tak live ni, kan. Okey, ahlan. Sambil-sambil saya tengok komen kat sini lah. Jelas lah. Ni Syed Fahim pun ada. Syed Fahim pun ada. Okey, baik. Saya macam mana tutup ni sound ya. Okey. Jelas lah. Okey, jom kita mula pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca daripada awal. Tengok daripada awal kitab. Kata Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu. Ni awal tu sekali tu. Atau semua download kitab dah. Tengok dekat deskripsi. Download dah kitab. Siapa yang dah download, tekan dah. Maklumkan kat komen dah. Jangan lupa download. Buka. Kalau buka surat yang kedua daripada kulit kitab, Tarjamatul Muallif. Tarjamatul Muallif tu biar data tuan pengarang. Huwa Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlan Al-Makki. Ini nama beliau. Ahlan Arif.
daripada Sepang. Saya pun balik tadi daripada Sungai Merak. Beliau ni namanya Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlan Al-Maki. Al-Maki maknanya beliau berasal daripada Mekah. Asy-Syafi'i maknanya beliau bermazhab Syafi'i. Faqihun mu'arrikhun. Faqih maknanya beliau ahlan, Abang Anwar, ahlan, lama tak bersuara. Kita bersuara di online saja. Pakat-pakat share dah kan ni semua? Baik. Faqihun mu'arrikhun. Faqih pakar berkenaan dengan hukum hakam. Mu'arrikh dalam sejarah. Bahkan Syekh Zaini Dahlan ni pakar dalam banyak bidang. Dia bukan calang-calang lah. Syaraka fi anwa' minal ulum. Nampak? Syaraka maknanya dia mahir. Amboi buat khulasah pula. Ni hadana ni tak boleh tak aci lah, kena mendengar sampai habis. Ngantuk dah kau. Dia kata syaraka fi anwa' minal ulum. Dan beliau ini syaraka maknanya mahir, terlibat, mengkaji, menguasai fi anwa' minal ulum, dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ni kata bukan biasa-biasa ni. Kemudian beliau mufti Sadat Syafi'iyah di Makkah Al-Mu'azzamah. Beliau adalah mufti bagi ulama mazhab Syafi'i di Mekah. Kalau Mekah ni tempat kita panggil himpunan ramai-ramai para ulama, maka dia nombor satu, mufti. Maknanya hebat sungguh lah. Wa Syekhul Islam. Syekhul Islam ini menunjukkan kepada jawatan yang amat tinggi pada ketika itu. Wulida bi Makkah sanat 1231 Hijriyah. Dia lahir pada tahun 1231. Kiranya 200 tahun lepas lah. Kita 1444 kan. Ni beliau lahir ni 200 tahun lepas. Dan watufiya bil Madinah, dan dia wafat di Madinah fil Muharram sanat 1304. Dan dia wafat pada tahun 1304. Kiranya umur dia lebih 60 tahun lah, lebih kurang 60 tahun. Baik, 60 tahun 70 tahun lebih kurang. Lahu mu'allafatun kasiratun matbu'atun mutadawalah. Dan beliau ni banyak karya-karya. Minha antaranya Al-Azharuz Zainiyah fi syarhi matnil Alfiyah. Beliau ada karang kitab syarah bagi matan Alfiyah yang bernama Al-Azhar Az-Zainiyah. Wa tarikh ad-duwal al-islamiyah bil jadawil al-mardiyah. Dan kemudian ada karang sejarah negara-negara Islam beserta jadual yang mardiyah, yang bagus. Ahlan, noh. Siapa tulis sikit dekat saya hadiah daripada mana masing-masing? Saya nak kenal. Supaya kita tengok kawan-kawan kita ni ramai daripada mana. Daripada negeri Pasola ke dan sebagainya. Baik. Daripada tu, Hafiz, benda tak ada faedah pun. Biar-biar lah. Bagi awak mungkin tak ada faedah. Mai dengar dulu. Bagi perhabis. Baik. Dia kata apa? Wa fathul jawab al-mannan ala aqidatil musammah bi Faidur Rahman. Dan dia ada situ kitab akidah namanya apa? Faidur Rahman. Ini bagus. Boleh baca. Kemudian Wadur al-Assaniyah fi rad ala al-Wahhabiyah. Ni. Ada juga kitab dia, ni penting ni penting kita akan baca insya-Allah lepas ni. Durar al-Assaniyah bagi menolak faham Wahhabiyah. Durar al-Assaniyah bagi menolak faham Wahhabiyah. Ini insya-Allah kita akan baca di perhabis. Lepas ni kita khatam ni 28 muka surat aja sikit je. Boleh khatam mungkin dalam masa seminggu. Boleh. Kita baca pula di Durar al-Assaniyah untuk mengkritik faham Wahhabiyah. Masya-Allah, daripada Al-Ustaz Ahlan Kamilah. Al-Ustaz pun ada, Lenggeng pun ada. Okay, nanti insya-Allah set masa malam-malam kita ambil setengah jam 45 minit gitu, boleh? Kita baca supaya clear otak kita ni daripada apa? Faham-faham yang celaru, yang menyimpang daripada faham faham apa yang sesat atau dia so fokus. Fokus. Okay, baik. Wa nahlul 'atshan ala Fathur Rahman, ni kitab dia lain. Fi tajwidul Quran, ni kitab tajwid. Wa khulasatul kalam fi umara'il baladil haram.
Ini kitab berkenaan dengan silsilah pemerintah tanah haram. Boleh? Buka TikTok lah. InsyaAllah nanti anda buka. InsyaAllah TikTok. Wal-Futuhat Al-Islamiyah. Wal-Futuhat Al-Islamiyah maknanya pembukaan wilayah Islam. Wa ghairi zalika. Banyak kitab dan banyak bidang ilmu dia mahir. Maka sebab tu dia punya ulasan kita tak boleh buat apa? Buat main. Sebab beliau ni tokoh apa? Tokoh yang hebat. Wa minha hadzal kutaib allazi baina yaday al-qari'. Antaranya itu antara penulisan beliau juga hadzal kutaib. Kutaib maknanya apa? Kitab kecil. Baina yaday, di hadapan pembaca semua. Jadi insya-Allah kita akan khatamkan kitab yang bermuka surat lebih kurang 28 ni saja untuk kita ketahui siapa Wahabi. Amilin an yastafidul qura' minhu wallahu min wara'il qasdi. Baik, sebelum saya masuk perbahasan ni, kita perbincangan berkenaan dengan Wahabi adalah kita nak mengetahui pemikiran. Ni faham baik-baik ni. Bukan kita nak maki siapa, nak hina siapa. Tak. Ni kena faham baik-baik. Adalah kita nak mengetahui tentang realiti pemikiran yang apa? Ada pada zaman kita dan zaman-zaman dulu. Dan kita nak koreksi pemikiran tersebut berdasarkan pandangan ulama yang berkelayakan dan muktabah. Ahlan Syafiq. Boleh? Jadi, saya nak pesan kat kawan-kawan, kita punya pengajian bukan untuk kita pergi maki orang, nak pergi cakap orang, hang ni Wahabi, tak. Pengajian kita untuk kita faham kecelaruan yang berlaku dan kita ubati dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Dengan hikmah yang baik dan pesan-pesan yang baik. Boleh? Tapi bukan kita kita pergi kata ke orang hang Wahabi, hang sesat. Bukan. Tu kita jadi Wahabi. Kalau macam tu. Duk pergi sesat ke orang, duk pergi kita jadi Wahabi gitu. Boleh? Jadi kita mengaji ni untuk kita faham dan kita bawa kepada kebaikan. Boleh lah? Ni ada duk komen buat kajian. Okey, lihat sini. Fitnatul Wahhabiyah ni kita baca. Kita ambil ni 2 muka surat pun tak apa. Untuk apa? Ambil kita panggil buah mula. Utara panggil buah mula insya-Allah. I'lam anna Sultana Salim al-Thalith hadasa fi muddati sultanatihi fitanun kasiratun minha ma taqaddama zikruh. Okay, dia dah ketahuilah bahawa Sultan Salim yang ketiga yang merintah tahun 1204 sampai 1222. Tempoh pemerintahan dia lebih kurang 18 tahun. Berlaku pada tempoh sultanah pemerintahannya fitanun kasirah, kacau bilau yang banyak. Minha, dan antaranya ma taqaddama zikruh, apa yang telah disebutkan. Ni Tuan Guru nak sebutkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dulu dalam kitab sejarah dia. Jadi kena rujuklah. Wa minha fitnatul Wahhabiyah allati kanat fil Hijaz. Ini isu ni. Dia kata apa? Antaranya itu antara fitnah yang berlaku. Fitnah di sini kacau bilau lah. Huru hara. Bukan masuk terjemah Melayu tu. Fitnah yang dalam terjemah Melayu tu, maksud dia kata ke orang. Itu buat cerita. Itu maksud dia. Yang ni di sini fitnah maknanya kacau bilau, huru hara. Yang dibuat oleh apa? Pok-pok Wahabi. Zaman ni kacau bilau ni, orang telaru ni. Sak kata Wahabi ni bawa pada tauhid, lepas tu Sak kata ahli hadis, Sak kata pening bala. Hak mana betul tak tahu. Jadi kita tengok ni pandangan ulama macam mana. Dia kata apa? Antaranya itu antara huru hara yang berlaku fitnatul Wahhabiyah adalah huru hara yang dicetus puak Wahabi. Allati kanat fil Hijaz, yang berlaku di Hijaz. Hatta staulau 'ala al-haramain, sehingga mereka ni menguasai al-haramain, 2 tanah haram. Ahlan Farahiyah, Perlis tu, daripada Perlis. Negeri kita tu. Baik. Sehingga mereka menguasai 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Wa mana'u usul al-hajj al-syami wal-misri. Dan mereka menghalang haji datang daripada negeri Syam dan juga Mesir. Itu yang dia buat kacau bilau tu.
ومنها فتنة الفرنسيس لما استولوا على مصر من سنة 13 إلى سنة 16. Dia kata, antara yang berlaku juga pada zaman Sultan Salim adalah huru-hara peperangan daripada Francis. Perancis lah. Ketika itu dia panggil masuk geng Napoleon Bonaparte menyerang negeri Mesir. Satu dia kata, lama staulau, tak kala mereka ini menguasai negeri Mesir min sanat 13. Bermula pada tahun 12-13 sampailah ke 12-16, 3 tahun. Tempoh pendudukan Napoleon Bonaparte terhadap Mesir. Ya. Tu Syekh bagi apa? Dia panggil briefing awal. Wal nazkur ma yata'allaq bihatain alfitnatain ala sabil al-ikhtisar. Maka kita sebutkanlah apa yang berhubungan dengan dua kacau bilau ini ala sabil al-ikhtisar, secara ringkas. Ni Tok Guru nak mula ni, dalam cerita ni. Pasal apa Tok Guru nak cerita? Syarikah lianna kullan minhuma mazkurun tafsilan fit tawarikh. Kerana kedua-dua fitnah tersebut tersebut secara terperinci dalam buku-buku sejarah. Kitab ni kitab ringkasan. Ahlan Baba Tok Pakir, Ustaz Alin. Ahlan. Malu kita Tok Guru pemain. Boleh? Buat live TikTok insya-Allah nanti kita buat. Baik. Dia kata wa afrada kullun minhuma bi ta'lif rasail makhsusah. Dia kata wa ufrida kullun minhuma, dan diasingkan setiap satu daripada cerita fitnah tersebut dengan penulisan risalah yang khusus. Maknanya kalau nak detail memang kena baca buku sejarah apa Syekh Zaini Dahlan ni sendiri. Waalaikumsalam Cik Adik. Ama fitnatul Wahabiyah. Okey, mula ni. Adapun fitnah Wahabiyah, فكان ابتداء القتال فيها بينهم وبين أمير مكة مولانا الشريف غالب بن مساعد وهو نائب من جهة السلطنة العلية على الأقطار الحجازية. Dia kata apa? Fitnah Wahabi ni, maknanya peperangan Wahabi, hara yang dicetuh buat Wahabi, mulanya itu dia kata, فكان ابتداء القتال, mula peperangan padanya, di antara mereka, di antara puak Wahabi dan di antara Amir Makkah. Putera Mekah ataupun Raja Mekah lah, Amir Raja Mekah. Nama Raja Mekah ketika itu Syarif Ghalib bin Musa'id. Dan beliau naib. Naib ni wakil lah. Wakil bagi Sultanat Al-Aliyah. Sultanah Aliyah ni Kesultanan Aliyah, itu merujuk kepada Sultan Uthmaniyah. Alal aqtar al-hijaziyah, ke atas wilayah Hijaz. Jadi yang apa? Pertembungan Pak Wahabi ni yang buat kacau bilau teruk di negeri Hijaz ni bermula apabila bertembungnya Pak Wahabi melawan pemerintah kerajaan Uthmaniyah ketika itu yang diwakili oleh Maulana apa? Syarif. Syarif ni keturunan Rasulullah SAW lah. Nama dia Ghalib bin Musa'id. Boleh ya? Bila tu wabtida'ul qitali bainahum wa bainahum min sanati 5 ba'da 200 wal 1000, dan mula perang di antara mereka pada tahun 1205. 1200 apa? 205. Ni cerita lama ni. Kita panggil 200 tahun lepas, dekat 300 tahun lepas lah cerita dia. وكان ذلك في مدة سلطنة مولانا السلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث بن أحمد. Pemerintahan Osmaniyah ketika itu dipegang oleh Sultan Salim yang ketiga. Kita sebutlah. Wa amma ibtida'u awwal zuhur al-Wahabiyah. Peperangan Wahabi dengan Sultan Uthmani bermula apabila mereka menyerang Hijaz yang ketika itu diwakili Sultan Maulana Syarif Ghalib bin Musa'id. Itu cerita dia lah. Ni Tok Guru nak cerita permulaan kemunculan Pak Wahabi ni. Bila? Wa amma ibtida'u awwal zuhur al-Wahabiyah. Adapun mula kemunculan Pak Wahabi
Fakana qabla zalika bisinin kathirah. Itu banyak tahun dah berarti depa ni muncul. Wa kanat quwwatuhum wa syauqatuhum fi biladihim awalan. Dan adalah kekuatan mereka di negeri mereka terlebih dahulu. Negeri mereka di mana? Najd. Najd iaitu kawasan timur tanah Arab. Kawasan timur sebenarnya tanah apa? Tanah Arab. Summa kasura syarruhum wa tazayada dararuhum wa tasa'a mulkuhum. Kemudian makin banyaklah kejahatan mereka dan bertambahlah kemudaratan mereka. Mudarat mereka ke atas orang Islam. Dia buat naya habis. Wa tasa'a mulkuhum, dan berkembanglah kerajaan mereka. Wa qatalu minal khalaiqi ma la yuhsaun. Ni bahaya ni kena peringat ni Syekh kata ni. Wa qatalu, dan mereka telah membunuh daripada makhluk Allah Taala, ini manusia ni, ma la yuhsauna, daripada bilangan yang tak mampu lagi dibilang. Tu dia. Dia peringat antum ni, jangan duk bagi can dekat pahaman ni masuk. Mesir kacau bilau sebab apa? Ada orang duk bagi can. Boleh? Sampai guru saya Maulana Syah Jumaah tahun 2001 kena tumbuk dengan Pok Wahabi. Jahat dia bawa kuajak, biadab. Kita sikit masa lagi tu, nanti tengok komen-komen. Mula-mula komen cakap mulut makian, caci maki para ulama. Lepas tu berani pergi terajang. Sampai setahap 2016 guru saya Syekh Jumaah bulan 8 dah dicuba tembak dengan 17 dah tembakan. Tu saya kata, kes apa? Syekh Ali syirik, menyeru kepada menyembah kubur. Tu jaga-jaga tu. Pakat-pakat komen. Yang mana baru masuk komen hadir daripada mana? Hadir daripada mana? Betul. Sikit hari dah halal darah. Lah ni, dia mula duk ni dulu kata, kita ni bid'ah. Lepas daripada bid'ah, sesat. Lepas daripada sesat, kufur. Lepas daripada kufur, halal darah. Jaga. Pengalaman saya cakap sebab pengalaman guru saya kena teruk. Nak kena tembak. Dengan pok-pok Wahabi. Dia jaga-jaga. Jangan, mereka ni tak ada kuasa ya. Sebab tu kita panggil bising ya. Tapi kan daripada kuasa, habislah. Jaga-jaga. Wastabahu amwalahum ya. Wasabau nisa'ahum. Mereka ini menghalalkan rampasan harta orang Islam. Wasabau nisa'ahum, dan menawan isteri-isteri orang Islam. Wa kana muassisu mazhabihim al-khabis Muhammad Abdul Wahhab, dan adalah yang mencetuskan, mengasaskan mazhab mereka yang keji ini, khabis, keji, Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa asluhu minal masyriq, dia ni berasal daripada timur, min Bani Tamim. Ni Bani Tamim. Ni geng apa? Pemuda Bani Tamim. Dia beza. Pemuda Bani Tamim yang disebut dalam hadis Mahdi, itu dia akan apa? Membantu Mahdi. Boleh? Tu memang disebutkan dalam hadis. Tapi hak Abuya bukan daripada Bani Tamim lah. Abuya bukan. Tu dia macam mengaruk-ngaruk tu. Itu dia kira. Tapi hak ni, dia daripada apa? Bani Tamim. Dan Bani Tamim ni sejak dulu memang dia ada apa? Sikap gasar. Nabi SAW pernah apa? Ketika dulu Bani Tamim datang, mereka panggil ikut suka lah. Sampailah turun surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala tegur. Sungguhnya yang menyeru di balik bilik engkau wahai Muhammad, orang-orang yang tidak berakal. Maknanya golongan Bani Tamim ni, orang yang memang gasak, hati kering, tak ada sikap apa? Sikap rahmah, sikap hormat orang. Itu dipanggil perangai apa? Bani Tamim zaman berzaman. Dia punya gen dia macam tu. Jadi tak pelik bahawasanya pemikiran yang kerah, yang ekstrim ini lahir, maknanya subur di kalangan mereka. Jadi memang betul Bani Tamim ni ada yang okey, betul ada yang okey, tak ada masalah. Cuma kita panggil nak cerita sejarah tu. Dulu mereka ni memang apa? Daripada dulu pernah buat biadab dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sampai guru kami Maulana Syekh Yusri kata, yang asal muasal panggil ekstremis, asal muasal panggil Wahabi, datang daripada kerana apa? Tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut kat Zu Al-Khuwaisirah At-Tamimi, Nabi sebut, sayakhruju min dhidi haza. Akan keluar daripada tuan sulbi budak ni orang yang cakap pandai, berdebat pandai. Berdebat. Berhujah. Boleh, tetapi imannya tidak masuk dalam hati. Itu jaga-jaga perangai pokok tu. Kau dia kata apa? Wa asluhu minal masyriqi min Bani Tamim, asalnya itu daripada arah timur. Timur ni maknanya apa? Kawasan Najd tu. Najd. Daripada Bani Tamim. Wa kana minal muammarin, dan beliau ni umurnya panjang betul. Fakada yu'addu minal munzarin li'annahu 'asha qarib 100 sanah. Hampir-hampir dia itu dikira daripada kalangan munzarin. Maksudnya orang yang ditangguhkan kematiannya. Tu dia. Dia kata Syekh kata, dia ni umur panjang. Tapi itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, orang yang buat kacau bilau ni, hidup dia panjang pula. Itu. Hidupnya umur hampir-hampir 100 tahun. Hatta tashara anhu dalaluhum. Sehinggalah tersebar daripada individu tadi dalaluhum, kesesatan mereka. Kanat wiladatuhu sanata 1111, dan adalah kelahirannya pada tahun ini dia lahir ni Muhammad bin Wahab tahun bila 1111 wahalaka, dan dia meninggal sanata 1200 1200. Dia meninggal. Nak dekat 100 tahun umur. Umur 90 tahun lebih lah. Dan dia meninggal pada tahun bila? 1206. 1206. Dia kata, wa arrakha ba'duhum biqawlihi, dan ulama telah menulis. Dia bagi tarikhnya dalam bentuk kalimat. Apa dia? Bada halakul khabis. Bada halakul khabis. Tu dia panggil ayat tu. Dia ada terdiri nombor-nombor. Maka bila dihimpun, menunjukkan kepada tarikh apa? Kelahiran dia. Tarikh kewafatan dia. Tarikh kewafatan dia tu bila dia simpul. Bada halakul khabis. Bada halakul khabis, telah zahirlah celaka orang yang jahat itu, orang yang keji itu. Zahir celaka orang yang apa? Keji itu. Tu dia tu. Jahat. Ulama-ulama ni yang tulis pasal apa? Muhammad bin Wahab. Baik. Okey, kita tengok dia punya apa? Sejarah hidup dia. Wa kana fi ibtida'i amrihi min talabati al-ilm bil Madinah al-Munawwarah ala sakiniha afdhalus salat wassalam. Dan awal urusannya dalam menuntut ilmu di Madinah. Semua pakat adil lagi dah. Okey. Kita baca sampai apa? Syekh bincang pasal idea lah. Ini Terengganu, Abaji, Ahlan. Kita akan bincang sampai kita habiskan biodata. Kemudian besok kita baca berkenaan dengan pemikiran. Ini Syekh kita tengok satu-satu. Dia kata, wa kana fi ibtida'i amrihi, dan adalah awal urusannya min talabatil ilmi, daripada menuntut ilmu bil Madinah al-Munawwarah. Di Madinah Munawwarah ala sakiniha afdhalus salat wassalam. Dia pergi mengaji di Madinah tu. Wa kana abuhu rajulan salihan min ahli al-ilm. Bapa dia orang yang soleh daripada kalangan ulama. Bapa dia ulama. Wa kaza akhuhu Syekh Sulaiman. Begitu juga saudara dia Syekh Sulaiman, abang dia. Wa kana abuhu wa akhuhu wa masyayikhu yatafarrasuna fihi annahu sayakunu minhu zayghun wa dhalal. Ni penting ni dah. Dan adalah bapa dan abangnya serta guru-gurunya ada firasat. Tengok muka kan. Firasat ni maknanya apa? Tanggapan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan daripada ilham. Boleh? Firasatul mu'min. Itu apa kita kata, memang Allah Taala bagilah. Macam contoh Nabi Sayyidina Osman. Dia tengok macam mana aku tengok mata hang ni ada zina ni. Kesan-kesan zina ni dia tengok. Dia kata apa? Al-mu'min yanzuru binurillah. Orang kata, macam mana awak boleh tahu? Mata saya sebelum saya sampai tengok perempuan.
Adakah turun wahyu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Uthman kata apa? Bahawa al-mu'min yanzuru binurillah. Orang mukmin melihat dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak? Baik. Jadi di sini para guru ayah dia tengok anak dia, ini anak ni kan dia tak tahuan, itu tu dia firasah. Apa? Dia kata sayakunu minhu zayg. Akan berlaku daripadanya itu kesesatan, zayg, penyimpangan, zayg penyimpangan. Wa dhalal, kesesatan. Lima yushahidunahu min aqwalihi wa af'alihi wa naz'atihi fi katsir min al-masail. Karena mereka menyaksikan daripada kata-katanya, perbuatannya dan kecenderungannya dalam banyak permasalahan. Dia tengok perangai dia beling sikit. Wa kanu yuwabbikhunahu wa yuhadziruna an-nas minhu. Dan mereka yuwabbikh. Taubih ni maknanya mencela dia dan memberi amaran tentang perangai dia. Tu awal-awal lagi kita. Fahaqqaqa Allahu firasatahum fih lima ibtada'a mabtada'ahu min az-zayg wad-dhalal alladhi aghwa bihi al-jahilin. Maka Allah Ta'ala membenarkan firasat para ulama itu padanya lima ibtada'a, kerana perbuatan bid'ah. Ibtada'a tu bid'ah yang dibuat tu. Apa perbuatan bid'ah tu? Antaranya adalah zayg, penyelewengan dia terhadap apa? Agama Islam dan kesesatan. Alladhi aghwa bihi, yang telah dia sesatkan orang-orang jahil. Dia dakwa, ikut kami, ikut sunnah. Ikut kami, ikut Islam yang suci, tauhid yang sebenar. Ramai orang yang jahil-jahil tertipu. Wa'azubillah. Wa khalafa fihi a'immat ad-din. Dan dia telah bercanggah dengan imam-imam, pemuka-pemuka agama. Wa tawassala bizalika ila takfiril mu'minin. Ini poin itu. Pertama, dia telah bercanggah dengan apa? Imam-imam agama. Mazhab dia tak terpilih. Dia kata saya apa? Ikut sunnah Quran tu. Itu dia. Wa tawassala bizalika, dan sampai dari demikian itu kepada mengkafirkan orang mukmin. Itu dia. Ini. Poin kita bincang di sini. Poin kita bincang di sini adalah apa? Adalah berkenaan dengan pemikiran dia. Individu tu tak apalah, mungkin Allah Ta'ala ampunkan dia, kita tahu kan. Walaupun dia dah bunuh banyak orang. Tapi kita tengok pemikiran dia. Pertama, dia mukhalafah dengan jumhur ulama-ulama. Sedangkan apa? Jumhur ulama ni Allah Ta'ala jaga. Ni ada Muaz, dia share tu link. Ni support APT. Siapa nak beli kitab-kitab APT, kitab-kitab Bawana Syar Jum'ah, boleh tekan link tu tadi. Sambil-sambil support. Baik. Okay. Dia kata apa? Dia kata poin yang kedua, takfir ni perangai dia, yang jahat, takfir. Kemudian yang ketiga, anna ziyarat qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassul bihi wa bil anbiya wal awliya was salihin wa ziyarati quburihim syirk. Ni. Pasal tak? Pokok ni dia tak habis dengan kubur. Depa punya allergi dengan kubur ni lain macam. Dia kata apa? Dia mendakwa bahawa semenziarahi kubur Nabi SAW, bertawassul dengan Nabi, para Nabi, Aulia dan orang-orang soleh, dan menziarahi kubur-kubur mereka adalah syirik. Ni. Cuba. Geng pokok mereka ni. Duk tu tak habis-habis. Asy'ari pergi sujud apa? Asy'ari bawa kepada sujud kubur. Mana ada kita pergi panggil sujud kubur tu orang jahil. Orang jahil macam tu pun sujud kat kubur. Kita tak kapiakkan, kita tegur. Ni haram perbuatan macam ni, tak boleh. Bukan adab menziarahi kubur begini. Gitu je. Tapi mereka ni habis, melampau. Sampai ziarah kubur pun dianggap sebagai syirik. Ni tak tahu hala ni. Ni semua tak tahu hala. Boleh? Kan saya ni 2-3 bulan lepas saya ada share apa? Saya suka ziarah makam Sayyidina Husain. Kan? Tu dia ada pun komen. Syiah. Penyembah kubur. Tu dia. Enta tahu tak? Enta sebut ana sembah kubur tu maknanya apa? Ana ni orang kafir lah. Enta tahu tak enta kafir kat ana ni? Ni nak kata kepada orang yang buat perangai tu. Jadi enta tu kena jaga daripada terpengaruh daripada pahaman Wahabi yang pandai-pandai mengkafirkan orang Islam.
Saya kata tulis depa ni kan saya cerita apa barakah apa semua kan. Barakah apa semua. Depa kata ni apa ni syirik apa semua. Depa tak baca apa akhir posting tu. Saya kata apa? Ni ziarah makam-makam para awliya. Pi berdoa bersebelah makam. Bukan pi minta kat makam tak. Pi duduk kat situ baca Quran semua. Adalah amalan yang dilakukan oleh para apa? Ulama-ulama hadis. Wa awliya-awliya pi duduk ziarah. Sebab apa bila kita ziarah ni kita hubungkan dengan leluhur kita. Kita tahu sejarah leluhur kita. Baca Quran buat mereka supaya apa? Mereka pun nanti bila dapat pahala baca Quran daripada kita, depa pun doakan kita itu. Doakan kita bukan kita api. Dia berhajat pada depa. Tak. Boleh faham? Yang tu apa? Syekh apa Abi Hatim Al-Busti saya share kat situ. Beliau pergi ziarah makam Ali Ridha. Ketika ada apa-apa masalah, ziarah kat situ. Baca doa dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala bagi dengan keberkatan itu apa? Keberkatan apa? Syekh Ali Ridha, ruh dia. Allah Ta'ala kabulkan itu tawassul. Boleh? Bukan kita minta Syekh Ali Ridha tu lah yang mengkabulkan hajat. Syekh Ali Ridha lah yang bagi rezeki. Tak. Hampa ni tak tahu beza. Boleh faham tak? Pening pala. Ni poin penting tu. Nah. Wa anna man asnada syai'an. Seterusnya sambung. Wa anna man asnada syai'an li ghairillah walau ala sabilil majazil aqli yakunu musyrikan. Ada tahu. Dan siapa yang menyandarkan suatu bagi selain Allah walaupun secara majaz akli, maka dia sebenarnya adalah musyrik atau dia. tu panggil dia boleh. Maknanya apa? Otak terlampau simplistik. Tak tahu dipanggil apa? Bunga bahasa. Tak tahu ekspresi. Tak tahu keindahan apa? Sastera. Memang simplistik. Otak. Macam mana tu dia kata? Dia kata apa? Kalau kita menyandarkan sesuatu kesan, menyandarkan sesuatu kesan kepada apa? Sesuatu benda, tu panggil apa? Syirik. Contohlah dia kata tu. Dia kata apa? Ubat ni bagi sembuh pening kepala. Ubat ni bagi apa? Sembuh pening kepala. Apa makna ubat ni bagi sembuh pening kepala? Kita sandarkan kesembuhan bagi apa? Panadol. Boleh faham? Kita panggil apa? Betul? Tak payah ziarah kubur pun boleh bertasul. Betul? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita sebut ubat ni bagi hilang pening kepala. Maknanya kita sandarkan apa? Kesembuhan tadi kepada apa? Kepada ubat. Boleh? Kita orang Islam, kita kata itu adalah ucapan majaz akli. Apa nama ucapan majaz akli? Maknanya bukan secara betul-betul pun ubat tu yang menyembuhkan. Menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Cuma dipanggil apa? Bicara tu dipanggil. Bicara apa? Berlebih kurang dipanggil. Ucapan berlebih kurang. Kita kata apa? Ubat ni bagi hilang pening kepala. Ubat ni bagi sembuh sekian penyakit. Ucapan berlebih kurang. Maka ulama panggil itu apa? Majaz akli. Pun ni kata syirik juga. Tu dia. Tak reti apa satu. Tak berhenti dia bagi berbahasa. Boleh faham? Kita kalau dalam mengaji ilmu sastra, ilmu balaghah, kita ada beza. Dia panggil istilah apa? Qarinah. Qarinah ni maknanya apa? Petunjuk. Untuk kita ketahui apakah bahasa yang dicakap itu dicakap secara literal ataupun cakap secara kiasan. Boleh faham? Contoh macam mana? Ada seorang Islam, lepas tu ada seorang lagi orang kafir. Boleh? Bila orang Islam itu cakap apa? Ubat ni bagi hilang pening kepala. Boleh? Kita akan faham melalui petunjuk bahawa dia itu orang Islam yang mengimani, yang memberi kesan hanyalah Allah. Maka kita faham cakapan dia itu sebagai bahasa kiasan. Dan kita panggil sebagai majaz akli. Ni faham? Boleh?
Tu teknik nak faham ni. Cakapan orang ni jangan betul-bendul sangat. Simplisis sangat. Satu lagi kalau orang kafir tu cakap, apa dia? Ubat ni menyembuhkan. Maka kita kata, cakapan orang kafir, ubat itu menyembuhkan, kita faham secara literal. Pasal apa faham secara literal? Sebab memang dia tak percaya Tuhan pun. Memang dia percaya bahawa apa? Benda selain Allah Ta'ala ni memberi manfaat, memberi mudarat. Memang macam tu. Boleh faham? Dan tak ada qarinah lain. Maka dia memang faham gitu. Boleh? Jadi sebab tu kita panggil, bila orang mukmin bercakap dengan orang kafir bercakap, kena tanggung, kena faham berbeza. Boleh? Hak yang ni kiasan. Hak yang ni apa? Kita bagi literal. Hak yang ni, kita panggil apa? Pokok Wahabi ni, yang disebut oleh Syekh Zaini Dahlan, tak tahu beza apa, tak reti kaedah bahasa. Sebab tu saya sebut tu. Ada orang marah saya. Saya kata pokok Wahabi ni sesat kerana tidak apa mengetahui ilmu alat. Oh, dia pun marah semua. Apa enter cakap apa semua gini-gini. Ana waktu tu kesian lah, ana tak mahu, ana padam lah sebut tu. Tapi ana akan terang nanti insya-Allah. Dan terang ni pun. Kan? Memang sebab dia pun tak ada ilmu alat. Dia pun tak mengetahui nahu sorof. Nak faham ni, kita Arab. Tak mengetahui dia panggil bunga bahasa. Boleh? Tak mengetahui dia panggil apa? Beza penutur. Penutur Islam dengan bukan Islam. Nabi SAW pun ajar. Jangan cepat kafir ke orang. Itu ada apa? Ilmu usul fiqh dan ilmu akidah dan sebagainya. Boleh? Lepas tu kita panggil, masalah mereka ni tak mengaji. Mengaji dengan apa? Tukang kebun. Mengaji dengan YouTube. Mengaji dengan apa? Google. Ambil apa ilmu hukum hakam dengan apa ustaz bahasa Arab komunikasi. Habis celaru habis. Boleh faham? Nampak tu? Wahyu istimam min sifatil mutakallim kan? Ini ada terang tu tanpa kaedah dengan disebutkan oleh ulama lah. Apa tu faham tu dah? Celaru habis. Okey. Kemudian kata Syekh radhiyallahu taala anhu. Dia sambung lagi tu. Kita habiskan muka surat ni. Nanti kita sambung lagi. Besok. Dia kata apa? Antum ada lagi kan tu? Antum ada hadir lagi? Tolong komen sikit. Masih lagi hadir dalam apa? Mendengar kecelaruan yang dibuat oleh pokok Wahabi ni. Okay, dia kata apa? Wa anna dinda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda tawassul bihi syirkun. Dan bahawa menyeru Nabi SAW ketika bertawassul dengan baginda itu syirik. Tu dia. Maknanya apa? Kita kata apa? Oh ni. Allahumma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah. Bantulah aku, kata. Ini bersyirik kita. Setengah orang dia akan keliru masalah ni. Padahal sebenarnya kita nida tu, ya Rasulullah, bantulah aku. Itu tawassul lah. Sebenarnya. Itu masalah istighasah. Boleh? Wahai Rasulullah, bantulah aku. Maknanya apa? Ya Rasulullah, dengan syafaatmu di hadapan Allah, tolonglah kita kata kabulkan hajat aku ini. Itu semua orang tahu bahawa apa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengkabulkan hajat. Adapun panggilan Nabi SAW itu kerana apa? Kerana beliau lah yang ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ini insya-Allah kita akan bincang nanti di belakang ni. Dia bagi istighasah sebenarnya sama makna dengan tawassul. Tapi disebabkan pokok yang tak mengaji, maka tak tahu ilmu alat, tak tahu antara apa? Tumit dengan lutut kat mana? Maka sebab tu dia pening, dia campur aduk sebenarnya. Kita hak mengaji kita tahu dia beza hak ni kat mana, ni letak kat mana, boleh faham? Itu masalah. Lepas tu kata Syekh dia kata, bahawasanya menyeru Nabi SAW ketika bertawassul itu adalah syirik. Ini maknanya Syekh menghukumkan hukum istighasah sama macam apa? Tawassul. Wa kaza nida'u ghairihi minal anbiya. Begitu juga menyeru selain baginda Nabi. Daripada Nabi-Nabi dan para awliya dan juga salihin. Inda tawassul bihim syirkun. Begitu juga menyeru para Nabi, awliya dan juga orang soleh
ketika bertawassul juga adalah syirik. Tu habis syirik belaka. Wa anna man asnada syai'an li ghairillah. Dan siapa yang menyandarkan suatu bagi selain Allah walaupun pada apa? Jalan majas, yakunu musyrikan, dia tu dikau sebagai syirik. Contoh macam mana? Nahu nafa'ani hazad dawa. Contohnya kita sebut, ubat ni menyembuhkan aku. Wa hazal waliyul fulani inda tawassul bihi fi syai'. Dan wali ini maknanya memberi manfaat ketika aku bertawassul. Maknanya, saya alhamdulillah tawassul dengan Syekh Sayyidina Al-Husain. Allah Ta'ala bagi kabulkan hajat saya. Dia kata syirik. Ini kita tengok. Ni macam mana faham yang betul yang dia dipegang oleh jumhur ulama. Dia kata apa? Wa tamassak bi adillatin la tuntiju min maramih. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada besok hari. Bagaimana mereka Wahabi ini mensyirikkan, menggunakan dalil-dalil Quran yang tidak membawa makna sedemikian. Nanti Syekh, pasal apa dalil-dalil yang berguna tu tak ada makna macam tu pun? Sebab mereka tak mengaji, tak ambil daripada guru. Dan nanti Syekh akan cerita, perangai ni adalah perangai khawarij yang ada pada zaman Nabi SAW, menggunakan ayat orang kafir dan diimplementkan kepada orang Islam. Boleh nak? InsyaAllah kita sambung pada besok hari. Ahlan. Besok insyaAllah pukul 10.30 juga boleh. Siapa akan hadir besok? InsyaAllah Azam hadir besok dah. Kita sampai khatam. Dua muka. Kan? Seluruh baca buku. Khatam lah. Daripada duduk saja kan. Ni insyaAllah. Macam mana nak buat kat TikTok ni? Live kat TikTok kita buat dua insyaAllah. Di Facebook dan juga di TikTok. Semua anda minta harap sungguh. Abad semua tolong share. Supaya apa? Supaya kita dapat mengurangkan haru biru dan kacau bilau yang berlaku disebabkan pokok Wahabi ni. Boleh nah? Jadi saya minta sungguh antum pakat-pakat share. Kalau boleh tulis balik, dipanggil beberapa ringkasan. Dia ada poin sikit je di sini kan kita bincang ini. Supaya dan sampaikan pada orang bahaya pokok Wahabi insya-Allah. Pelan-pelan habiskan khatam kitab bersama dengan saya ni. Semua akan tahu dan masing-masing sebarkan. Macam mana faham yang betul. Bukan sama macam faham yang dipaham oleh pokok Wahabi. Boleh nak? Kitab Syekh Zaidah ni sangat-sangat bagus. Dan kita akan baca 2 kitab kita azam. Sebulan ni kita khatam 2 kitab. InsyaAllah. Kitab ni 28 muka surat. Yang Rad Ad-Durrah Saniyah, Rad Al-Wahabiyah lebih kurang 80 muka. Itu pun insyaAllah kita akan khatam juga. Wallahu ta'ala alam. Jom kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah janji temu kita, saya minta semua hadir insyaAllah. Kita dalam keadaan yang sangat-sangat runcing. 10.30 setiap hari. Ambil sejam saja kita baca buku bersama-sama. Boleh? 1 jam sahaja kita baca buku bersama, tu maksimum. Kita semua wajib hadir insyaAllah. Supaya kita selamatkan keluarga kita, anak-anak kita daripada kecelaruan pok-pok Wahabi. Ni wasiat baginda Rasulullah SAW ni. Memberi rancaman, memberi amaran kepada bahaya pok-pok Wahabi. Boleh lah? InsyaAllah ta'ala. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.